Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirah binti Kasim daripada program ISMP Sejarah semester 4. Baiklah, hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai tugasan yang telah saya terima bertemakan transformasi pendidikan. Tajuk ataupun isu yang telah saya pilih ialah pemansuhan PMR tidak diperlukan. Baiklah, saya mulakan dengan pengenalan. Transformasi pendidikan ini merupakan suatu usaha kerajaan untuk menstruktur semula pendidikan negara supaya pendidikan negara kita ini lebih berkualiti setanding dengan negara-negara maju. Seperti yang kita dapat lihat, negara-negara maju seperti negara-negara Amerika, Jepun, Korea dan sebagainya telah mula membuat transformasi di dalam sistem pendidikan mereka. Transformasi pendidikan ini adalah selari dengan Pelan Induk Pembangunan Negara kita ataupun PIPP bagi melahirkan model insan yang berpengetahuan dan berkemahiran. Baiklah, latar belakang isu. Apa yang dapat saya ceritakan di sini bahawa ialah kerajaan telah membuat pengumuman. Kerajaan yang dimaksudkan adalah Kementerian Pendidikan itu sendiri telah membuat pengumuman mengenai cadangan pemansuhan PMR ataupun peperiksaan penilaian menengah rendah. Fokus cadangan ini dibuat kerana pihak kementerian merasakan pendidikan negara kita sekarang ini lebih berfokus terhadap peperiksaan semata-mata yang menyebabkan kegagalan dalam melahirkan model insan yang berdaya maju. Seperti yang saya dapat berikan contoh adalah seperti Jepun ataupun Korea. Mereka tidak lagi mengamalkan peperiksaan di setiap pertengahan persekolahan. Bahkan mereka lebih menjurus kepada peperiksaan di akhir persekolahan. Seterusnya, latar belakang isu ini mendapat reaksi masyarakat. Masyarakat memberikan respon yang positif dan negatif terhadap cadangan pemansuhan PMR ini. Ada pendapat yang menyatakan pelajar tiada sasaran untuk ke sekolah dan akan berlaku pelbagai masalah disiplin. Justru dengan berlakunya pandangan-pandangan ini, suara-suara yang menyatakan mengenai isu ini, maka terjadilah isu mengenai pemansuhan PMR tidak diperlukan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan sedikit mengenai punca isu pemansuhan PMR tidak diperlukan ini. Baiklah, punca isu ini seperti yang kita sedia maklum adalah berpunca daripada penerimaan masyarakat itu sendiri, yakni masyarakat negara kita Malaysia. Namun begitu, penerimaan masyarakat ini ataupun pandangan yang telah dilontarkan oleh masyarakat ini merupakan satu petanda yang positif kerana masyarakat sudah peka dan responsif terhadap pendidikan negara kita. Apa yang boleh dikatakan, masyarakat tidaklah bersikap tidak ambil tahu dan sambil lewa terhadap perubahan yang berlaku di negara kita ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Apa yang lebih malang lagi, apa yang saya dapat katakan apabila isu ini mula dikaitkan dengan politik. Selain itu, ibu bapa khususnya, suara masyarakat daripada golongan ibu bapa khususnya merasakan apabila pemansuhan PMR ini dibuat, maka akan hilang daya saing anak-anak. Selain itu, pelajar juga akan sambil lewa dalam menuntut ilmu, dan ibu bapa juga merasakan langkah kerajaan dalam membuat pemansuhan PMR ini sebagai satu uji kaji terhadap anak-anak mereka. Seterusnya, implikasi dalam isu pemansuhan PMR tidak diperlukan ini. Apa yang saya teliti, implikasi daripada cadangan pihak Kementerian Pendidikan dalam ingin memansuhkan PMR ini ialah rungutan daripada masyarakat, khususnya golongan ibu bapa. Segelintir ibu bapa merasakan sekiranya pemansuhan PMR ini dibuat, seolah-olah pelajar yang ke sekolah itu seperti melepaskan batuk di tangga, iaitu apabila mereka tiada matlamat dan tiada tujuan yang khas untuk ke sekolah. Jika PMR itu diteruskan,
sekiranya mereka pergi ke sekolah, mereka ada matlamat yang khusus, iaitu mereka ingin berjaya dalam peperiksaan yang besar seperti PMR. Selain itu, kurang motivasi. Sekiranya pemalsuan PMR ini dijalankan, pelajar-pelajar ini akan dilihat seperti tiada motivasi diri. Motivasi yang boleh saya kaitkan ialah mengenai dengan rasa daya saing di antara rakan-rakan sekelas ataupun rakan-rakan daripada sekolah lain. Mereka lebih kepada menerima apa-apa yang diberikan oleh guru. Seterusnya, selain pelajar, guru juga antara golongan yang menerima impak daripada pemansuhan PMR ini, iaitu akan menjejaskan kualiti pengajaran guru. Seperti yang kita sedia maklum, sesuatu perubahan yang ingin dilakukan pastinya akan melibatkan organisasi dan hal ehwal sekolah. Jadinya di sini dapat kita lihat sekiranya perubahan dilakukan, organisasi sekolah dan hal ehwal sekolah itu pastinya akan berubah dari segi sukatan pelajarannya dan sebagainya. Justru itu, apa yang boleh saya nyatakan lagi, implikasi daripada pemansuhan PMR ini ialah guru menjadi ejen perubahan. Ejen perubahan yang dimaksudkan ialah pihak kementerian akan mengarahkan guru-guru ini pergi berkursus selama tempoh-tempoh yang telah ditetapkan dan kemudian balik ke sekolah dan mengajarkan apa yang cuba diubah itu kepada murid. Tindakan ini sebenarnya adalah salah kerana ingin melakukan perubahan itu kita memerlukan satu langkah yang konsisten yang bermula daripada tahap paling bawah sekali dan tidak boleh dilakukan secara drastik. Guru-guru ini juga merupakan manusia biasa yang tidak boleh nak mencerna sesuatu ilmu pengetahuan itu secepat mungkin. Okey, itu sahaja implikasi. Baiklah, saya teruskan dengan cara mengatasi isu ini. Tidak dapat dinafikan matlamat pihak kerajaan untuk melahirkan model insan yang berguna di masa hadapan itu adalah suatu usaha yang sangat murni. Namun begitu, bagi mengatasi segala isu-isu yang berkaitan dengan transformasi pendidikan atau perubahan-perubahan yang berlaku dalam pendidikan negara kita, kerajaan harus. Seterusnya, saya pergi pula kepada cara mengatasi isu pemansuhan PMR yang tidak diperlukan ini. Seperti yang kita dapat lihat, sebenarnya secara hakikatnya usaha kerajaan dalam memurnikan lagi sistem pendidikan negara kita ini adalah suatu yang sangat berguna dan memberikan kesan yang positif kepada kemajuan negara kita. Namun begitu, pihak kerajaan harus peka dan mengkaji semula setiap perubahan ataupun transformasi yang dilakukan dengan penuh berhati-hati. Usaha untuk membuat transformasi ini perlulah bermula daripada bawah, seperti yang kita sedia maklum, seperti yang saya ceritakan di kesan tadi, di peringkat kesan tadi, bahawa pihak kementerian ini menyuruh guru-guru pergi berkursus selama tempoh-tempoh yang telah ditetapkan. Ia bukanlah suatu yang mudah bagi guru-guru itu untuk mencerna ilmu-ilmu yang diajarkan semasa kursus tersebut. Jadi jika kerajaan masih ingin meneruskan perubahan-perubahan dalam pendidikan negara kita ini, kerajaan perlulah bermula daripada tahap yang paling bawah supaya pelajar ataupun guru itu sendiri dapat menyesuaikan diri dan membiasakan diri dengan perubahan-perubahan yang cuba dilakukan. Perubahan dalam apa jua bidang sekalipun tidak bolehlah dilakukan secara drastik. Selain itu, pihak kerajaan juga haruslah mengelakkan kekeliruan dalam sistem pendidikan. Kekeliruan yang dimaksudkan di sini ialah kerajaan haruslah mempunyai prinsip yang bertepatan dan tidak begitu terumbang-ambing dengan apa yang ingin disampaikan. Seterusnya, kerajaan juga boleh mengumumkan rancangan alternatif. Rancangan alternatif ini yang dimaksudkan ini adalah rancangan yang boleh menggantikan periksaan PMR itu sendiri. Contohnya, langkah kerajaan dalam mengumumkan rancangan alternatif ini akan menjadikan masyarakat kita
boleh berbincang di antara satu sama lain dan mereka mempunyai masa yang cukup untuk mengadaptasi segala perubahan ataupun transformasi yang dibuat ke dalam diri mereka. Baiklah, seterusnya cadangan. Cadangan yang saya ingin kemukakan ialah pihak kerajaan itu sendirilah perlu mengambil langkah yang proaktif. Pihak kerajaan haruslah mengelakkan kekalutan dalam sistem pendidikan negara kita. Selain itu, memperhalusi kesan jangka masa panjang di atas setiap transformasi yang ini dilakukan. Seperti yang kita sedia maklum, setiap perubahan ataupun transformasi itu pastinya akan mewujudkan suatu kesan. Seterusnya ialah menilai tahap keberkesanannya. Saya pasti pihak kerajaan mempunyai alasan yang tersendiri untuk memasukkan peperiksaan PMR. Justru itu, pihak kerajaan haruslah menilai tahap keberkesanannya. Kemudian harus memenuhi objektif yang disasarkan. Sekiranya pihak kerajaan menyatakan bahawa pemansuhan ini adalah untuk memfokuskan di dalam bidang core curriculum ataupun untuk memfokuskan kepada lahirnya model insan yang guna di masa akan datang, maka pihak kerajaan haruslah memenuhi objektif-objektif yang telah dinyatakan. Membuat sistem gantian seperti yang saya cakapkan tadi, iaitu mengumumkan alternatif-alternatif lain, dan seterusnya perubahan ini haruslah mengutamakan kebajikan pelajar. Apa yang saya boleh perkatakan ialah mengenai minat dan kecenderungan pelajar itu sendiri kerana ia melibatkan masa depan pelajar. Baiklah, saya beralih kepada yang terakhir, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini, perubahan bagi menjadikan sesuatu sistem itu perlu bagi memacu negara ke arah yang lebih maju. Namun begitu, harus diingat pihak kerajaan khususnya harus meneliti kesan dan akibat kepada masyarakat sejagat. Seterusnya, kerajaan juga perlu serius tentang matlamat yang ingin dicapai. Mengapa saya berkata begini ialah seperti yang kita sedia maklum mengenai transformasi pendidikan yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah, iaitu PTSMI ataupun pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains di dalam bahasa Inggeris. Seterusnya yang kelihatan tidak menjadi. Seterusnya ialah pihak kerajaan tidak seharusnya menjadikan pelajar sebagai bahan eksperimen. Sebaliknya, pihak kerajaan ini haruslah berpegang teguh dengan cadangan yang dikemukakan. Dan akhir sekali, sekiranya pihak kerajaan mengambil langkah yang proaktif di dalam setiap transformasi pendidikan di dalam bidang pendidikan ini, pastinya pengaliran keluar wang akan dapat dielakkan. Sekian, terima kasih.